buat kali yang kedua. Selang 3 minggu saja. Tapi kali ini yang hadir sedikit saja, mungkin orang lupa ataupun ada urusan lain. Itu dia, Ustazah sudah sampai. Alhamdulillah. Jemput. Selamat datang. Alhamdulillah. Jemput saja. Ya. Haji Taib ke salam. Waalaikumsalam. Boleh atas Silakan. Boleh lah. Hari ni tak ada belakang tun sebab kapal terbang dah tunggu. Liza, mic Ustazah. Terbang pukul 2. Mana mak? Jemput. Jemput Cik Sal. Kau duduk sini lah, duduk atas. Mari turun lagi satu nak. Dibuka kita ni, biar nama dia turun. Bukan lagi sakit, kumpulan isu lah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna jami'an min ibadikas salihin najihin faizin al-maghfurina fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa 'allimna mimma jahilna min al-Qur'an wa dhakkirna mimma nasina min al-Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tak, kita akan sambung baca surah Al-Jathiyah. Jadi sebelum tu kita ulang balik ayat 1 sehingga ayat 5 beramai-ramai ya. Sama-sama kita mulakan. Okey, mari kita mula sama-sama. Auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi
يعقلون. Bulan lepas kita sampai situ. Hari ni kita sambung. Jadi saya baca dulu. Tuan-tuan dan puan tandakan tempat nak berhenti. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذه من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Sampai situ tanda-tanda. Okey, mari kita sambung baca auzubillah saja ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, semua orang? Bil haqq. Tahan, tak boleh bil haqq, salah. Sebab qaf ada sabdu, dipanggil qalqalah kubra. Jadi kita kena baca alaika bil haqq. Tu tak boleh bil haqq. Beza alaika bil haqq. Tahan dulu, ulang balik. Tilka okay, terus. 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 Okey, ra yang bertanwin tu dengan kaf dia mesti hafal. Thumma yusirru mustakbiran. Ra mesti ada bunyi dia punya dengung tu Ka'allam yasma'ha. Cuba sekali lagi.
syai'an. Jadi syai'an ni kalau berhenti bunyi syai'ah. Kalau kita terus, kita kena buka lah. Syai'an ittakhadaha huzwa. Cuba. Kalau baca terus, cuba daripada wa'idha tu sampai huzwa. Macam mana bacanya? Cuba. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. Sama jugalah. Kena buka juga tanwinnya. Okey, lagi sekali. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا. Okey, terus. Ulaika lahum azabun muhin. Okey, kena jagalah tu 5 harakat. Ulaika lahum azabun muhin. Mad wajib mutasil, mesti sampai 5 harakat. Lagi sekali ulah. Okey, terus. Min waraihim jahannam. Okey, tengok tulisannya. Ula tadi, lam, ada alif, ada hamzah. Min wara tu sama lah. Dia ada alif, ada hamzah dalam satu huruf, dipanggil mak wajib mutasil, mesti 5 harakat. Okey, ulang balik. Min wara. Sama juga, sama macam tadi. Sama macam ulaika, sama macam miwara, semuanya 5 harakat. Jadi min dunillahi awliya. Sekali lagi. Min dunillahi awliya. Walahum azabun azim. Okey, terus. Hadza hudan walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun min rijzin alim. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena melihat tuntutan-tuntutan yang ada dalam ayat 6. Sebelum itu kita kena ingat ayat, beberapa ayat. Salah satu padanya kita ingat ayat 5 daripada surah Al-Jathiyah ini, di mana Allah menyatakan tentang pertukaran malam dan siang, dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit, maknanya air hujan yang dia lalu hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan dia, menghantar angin dan sebagainya. Jadi ayat 6 Allah menyatakan itulah tanda-tanda dari Tuhan yang kami bacakan kepada Tuhan hamba wahai Muhammad dengan kebenaran. Maka dengan penerangan yang manakah lagi mereka hendak beriman selepas mereka menolak Tuhan dan tanda-tandanya. Surah ini Allah tanya kita. Takkanlah macam kita ni kan, daripada kecil, daripada lahir kita celik mata pun kita dah tahu kita diri kita orang Islam. Takkanlah sampai umur kita pun dah sebegini banyak, sebegini lama, kita masih lagi tak boleh nak mengambil peluang untuk kita memperbaiki ataupun menjaga akidah kita, yang kita kadang-kadang macam rasa tak penting sangat kan perkara-perkara agama ni.
Jadi walaupun ayat ni tak sentuh macam tu, tapi kita kena faham. Fa bi ayyi haditsin ba'dallah. Allah dah bagi umur 40, 50, mak lagi 60 ya mak ya? 7. Oi, sekarang 7. 70 ke 3 tahun? 70. Tak kalau sampai umur 70 Allah dah bagi umur kita panjang, kita masih lagi tak ada ruang dan tak adakan peluang untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Betul-betul ayat tu dia tanya. Maka dengan pedang yang mana lagi kah yang mereka nak beriman? Nak apa lagi agaknya? Dah umur 50, 40 ni, kalau dengan Quran pun baik-baik lagi, nak apa lagi agaknya? Yang macam mana lagi agaknya yang boleh bawa manusia ni kepada iman? Tak boleh. Manusia nak pergi kepada program iman, dia kena pergi kepada Quran. Dia kena pergi kepada mengenal isi Al-Quran. Kalau tidak, dia tak boleh. Tapi tak apalah, Tuan kata tak apalah. Dia bagi umur 50, 60, 70 ke 80 bonus sampai 100. Tak juga nak beriman. Ayat 7 dia kata, kecelakaanlah bagi tiap-tiap pendusta yang berdosa. Orang yang main-main dengan agama ni, hari-hari lah malaikat sumpah dia jadi celaka. Sebab dia adalah pendusta. Kenapa jadi pendusta? Apa yang Allah kata dengan benar, dia tak lakukan dengan benar. Dia buat main-main. Dia buat, alah tak apalah, cincai-cincai lah. Bab-bab agama cincai-cincai. Ya, yang lain bersungguh-sungguh. Benda lain yang tak ada kaitan dengan agama, terutama bab iman, dilakukan sungguh-sungguh. Yang berkaitan dengan iman, dia buat, tak apalah, Tuhan pengampun, InsyaAllah nanti kita duduk Mekah sebulan, bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, bolehlah kita minta ampun dengan Tuhan. Balik 11 bulan, kita back to normal back. 1 bulan kita jadi warak, ya. Kemudian bila balik jadi tak waras. Dia tukar baris saja kan. Ia mendengar tanda-tanda dari Tuhan yang sentiasa dibacakan kepadanya, tapi ia terus berlagak sombong, merasa tinggi dirinya, seolah-olah ia tidak mendengarnya. Berikanlah berita gembira tentang azab seksa yang tidak terperi sakit. Bukan tak tahu, bukan tak dengar, bukan tak apa lagi ni, tak diberitakan, tapi we just simply cannot make it. Simply cannot make it. Ya, senang-senang kata tak boleh lah, gini lah, susah lah pun. Ya, Tuhan kata bagi tahu mereka, bukan bagi tahu di sini, berikanlah berita gembira tentang azab seksa yang tidak terperi seksanya, sakitnya, pada orang yang berlagak sombong dengan ayat-ayat Allah. Saya sentuh beginilah. Bagi orang yang memang satu hari pun tak ada masa untuk baca ayat Allah, satu hari tak nak cakap dengan Allah, ya. Dan semalam saya bercakap dekat Jamiah semalam, kita buka buku lah mengenai salah satu sunnah Nabi yang harus dihidupkan dalam diri kita, ialah membaca Al-Quran lepas waktu subuh sampai terbit matahari. Ya, kena fikirlah kenapa Rasulullah suruh kita buat macam tu. Ya, sebagai perisai dan pendidik kita untuk hari-hari, masa-masa dalam satu hari tu. Tapi kalau kita dalam pagi pun tidak, tengah hari pun tidak, petang pun tidak, malam pun tidak, kita akan dicop sebagai orang yang terus berlagak sombong, merasa tinggi diri. Kenapa? Kita tak mohon pada Allah, kita tak dekat dengan Allah, kita tak mulakan hari kita dengan Allah. Kita mulakan hari kita dengan apa? Kompleks. Mulakan hari anda dengan Nestle kompleks, memang kan seronok dapat kompleks, ya. Mulakan hari anda dengan dali, bagi gigi dali. Bukan mulakan hari anda dengan berkata-kata dengan Allah. Allah tak suka orang yang sombong. Sombong ni bukan hanya berjalan mengentak-entak, kita akan jumpa ayat lain sombong, tapi sombong tidak tunduk dengan perintah Allah melalui Al-Quran juga dikira sombong. Ayat 9. Dan apabila sampai ke pengetahuan mereka, apabila sampai ke pengetahuannya suatu dari tanda-tanda kami, ia menjadikannya ejek-ejekan. Mereka yang demikian keadaannya itu akan beroleh azab yang menghinakan. Ejek-ejek Quran. Kalau nak ejek Quran ni bukan susah, kita buat. Ya ke? Ya ke Quran kecil? Ya ke tak boleh gini? Ya ke? Kita macam was-was kan? Syak. Tak adalah lah. Kan macam yang Ustaz Jarudin ceritakan, apabila ada hadis menyatakan siapa yang suka tidur lepas asar nanti mewarisi sakit gila, kan? Yurasul junun, kan? Yurisul junun.
mewarisi gila. Tu ada orang kan dia pergi rumah ustaz tu pukul 12 malam. Waktu ustaz tu buka pintu, dia kata, "Ustaz pandai-pandai cakap orang tidur petang gila. Saya dah tidur berapa tahun tak gila-gila pun. Padahal dia datang rumah orang pukul 12 tu kan orang gila." Benar je tu. Mana ada orang datang pukul 12 tengah hari, okey lah, kita 12 tengah hari, 12 malam. Dia datang rumah ustaz tu pukul 12 malam. Lepas tu dia marah ustaz tu, "Mana ada gila? Saya bertahun-tahun dah tidur petang tak gila." Padahal dia datang pukul 12 malam tu kan orang gila. Sebab apa dia masalahnya? Orang gila dia tak tahu dia gila. Dia sepupu dengan orang bodoh, tak tahu dia bodoh. Itulah kan? Sebab kalau orang bodoh tak tahu dia bodoh tu, nanti dia pergi tanya orang yang dekat dalam hospital, kat mentor hospital tu. Dia nampak orang tu menjala dekat atas lantai, dia pergi tanya, "Ada ikan ke?" Orang tu kata, "Tak nampak ke?" Jadi orang yang tanya tu lebih bodoh dia dalam tu. Dah tahu orang tu dalam mentor hospital, dia pergi tanya, "Menjala atas darat, ada ikan ke?" Tanya pula, "Ada ikan ke?" Yang dalam tu kata, "Tak nampak ke?" Memang sah yang kat luar tu lebih bodoh daripada yang dalam tu. Itu sebabnya lah kita ni, dalam kehidupan kita jangan jadikan diri kita ni terlalu bodoh. Ya, kita kena fikirlah. Jadi jangan mengejek-ngejek apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah perintah yang disuruh tu semuanya baik. Jangan kata, "Habis kita kan kau cakap sini macam mana, memang gini, memang susah." Kita masih tak bulat tekad kita. Kita masih mengejek-ngejek, nanti kita akan dapat azab. Orang lain tak dapat, kita sendiri akan dapat. Ayat 10, di hadapan mereka di akhirat ialah neraka Jahannam yang disediakan untuk mereka, dan apa juga yang mereka usahakan tidak dapat menyelamatkan mereka sedikit pun. Demikian juga apa yang mereka sembah atau puji selain dari Allah tidak dapat memberi sebarang perlindungan kepada mereka, dan bagi mereka itu azab seksa yang hebat dan besar. Al-Quran ini adalah hidayah yang sebenarnya. Dan orang-orang yang kufur ingkar terhadap tanda-tanda Tuhan, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terpuji sakitnya, yang terlalu mengerikan. Jadi macam mana cara kita sekarang nak bagi peluang rumah kita sentiasa berkumandang ayat Quran? Kita kena pasanglah CD ke kaset Quran, ya. Jadi kurang-kurangnya tension dalam diri, sama ada anak kita yang dalam rumah, ataupun suami kita yang balik kerja, ya, ataupun kita yang di rumah yang tak ada buat kerja lain, kerjanya masak, basuh, apa semua tu, tension dapat dikurangkan dengan mendengar ayat-ayat Quran. Kita tak mampu nak baca yang baik, kita belilah, ya, CD ataupun kaset-kaset yang baik. Sambil tu kita ikut cara bacaan yang baik. Dan insya-Allah kalau kita selalu ulang-ulangkan, insya-Allah kita akan dapat ikut dengan baik. Saya baru melihat seorang budak umur 18 tahun lah, ya, lepas matrikulasi 19 tahun. Kerana tekanan daripada keluarga, ya, dia terpaksa keluar surat khabar. Saya rasa orang Singapura pun ada baca. Budak perempuan, ya, bila dia datang rumah minta, selepas 10 hari dia hilang. Dan mak saudara dia dah jumpa, mak saudara dia bawa datang jumpa ustaz lah hari Jumaat malam Sabtu sebelum saya terbang ke Mari semalam. Kita tengok budaknya dalam keadaan dia macam takut. Orang semua kata dia kena sembunyi dengan hantu ni kan, ataupun dia duduk dengan jin. Dia bila ustaz soal-soal dia tertekan, tension. Dan saya yakin rumah yang kalau tak rajin dibacakan Quran, sama ada ahlinya, ahli rumah itu tak baca Quran atau tak memperdengarkan bacaan Quran, memang akan jadi tension dalam rumah. Ahli-ahlinya akan tension. Jadi dia seorang budak yang agak pandai. Jadi mak dia kerja hospital. Jadi mak dia suruh belajar, dia sentiasa belajar sampai tak ada waktu nak main. Ialah bukanlah sampai main saja tak boleh belajar. Jadi keseimbangan. Kemudian kalau kita cek, kita sibukkan dengan buku pelajaran anak-anak sehingga kita lupa Quran dia. Itu ada satu yang boleh membawa kepada dia hilang kewarasan. Betul, Al-Quran ini adalah hidayah yang sebenarnya. Patutnya anak kita lagi nak masuk peksa, lagilah pagi-pagi itu kena baca Quran, ya. Kita takut sangat kan, nanti takut macam lupa yang dia baca dia malam tadi. Tak. Kalau kita mulakan hidup kita dengan Quran tu yang akan buka ruang hidayah dan rahmat kepada kita. Isteri-isteri pun gitulah, ya. Isteri-isteri pun gitulah, ya. Kena cuba jadikan Al-Quran itu adalah
yang utama, ya, yang paling utama dan yang pertama, yang utama dan yang pertama. Okey puan-puan, kita ada sikit masa lagi tuan-tuan dan puan, kita sambung ke ayat 12 insya-Allah. Okey, kali ni saya minta tuan-tuan dan puan baca, saya tunjukkan berhenti dekat mana, saya nak tengok ada keberesan tak, dipanggil keberesan pendengaran. Ataupun kalau saya suruh berhenti kat sini jalan terus, mungkin itu ada dalam kumpulan cacat pendengaran. Dia antara dua je, keberesan pendengaran ataupun cacat pendengaran. Okey, ayat 12 mulakan daripada Allahul Ladzi sampai bi amri. Ayat 12 mak. Sini mak. Okey, auzubillah saja semua orang. Okey, Allahul Ladzi sampai bi amri. Allah panjang ke? Seorang je kata tak, yang lain nak cakap tak berani. Okey, boleh tak apa? Sampai tak? Tak sampai. Tak sampai menjadi dekat bukan Bahrain Bahrain tu nama tempat, Bahr. Okey, baca semula Allah. Bah, okey, terus litajriyah sampai bi amri. Okey, terus sampai mim fadli. Tak, jangan tarik ya, jangan baca mim fadli. Mim fadli. Lagi sekali. Mim. Boleh semula wanita bertahu. Terus. Okey, terus sampai samawat wasakhara lakum. Boleh semula wasakhara lakum. Kha-nya kena bunyi wasakhara. Kalau kita baca wasahara, maknanya kena sihir. Itu tak jadi tu Quran ni, kalau kita baca tak betul. Dia kena wasakhara, maknanya telah dipermudahkan. Okey. Wasakhara lakum ma fis samawat. Terus sampai min. Wa ma fil ardi jami'an min. Sebut nun dulu baru sebut ha. Min. Ya, terus inna fi liqaumin yatafakkarun. Okey, terus sampai yaghfiru. Qul lil ladina yaghfiru. Ambil balik yaghfiru sampai ayyam Allah. Yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyam Allah. Okey, terus sampai habis liyajziyah. Liyajziyah qauman bima kanu yaksibun. Okey, terus sampai fali nafsi. Fali nafsi. Terus sampai fa'alaiha. Wa man asaa fa'alaiha. Thumma ila rabbikum turja'un. Tandakan situ. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Kita tengok bahagian 2 ayat 12. Allah lah yang menundukkan laut itu kepada kamu sebenarnya. Sebab itu orang, kalau kita baca buku Samudra Fatihah,
Macam mana penulis itu yang bernama B. Arifin telah menyatakan keajaiban ciptaan Allah kepada air laut yang begitu masin adalah untuk kesempurnaan hidup manusia. Sebab segala kotoran di dunia ini dia akan berakhir kepada lautan. Jadi kalau lautan itu tidak dimasinkan oleh Allah, maknanya Allah tundukkan laut tu, dia paksa laut tu biar masin, nescaya manusia tak boleh hidup kerana bau busuk yang terlalu kuat yang masuk dalam laut. Tapi oleh kerana kandungan garam yang begitu cukup yang Tuhan buat kepada laut itu, maka semua bahan-bahan najis ke toksik ke buangan-buangan bila masuk laut dapat menampungnya. Itu sebab ada laut yang laut dalam ya, betul airnya kadang-kadang kita tengok ada yang hijau muda, ada yang hijau pekat, ada yang biru dan sebagainya. Tapi kalau kita angkat airnya tetap putih kan. Tapi pandangan mata kita, dan dia ada satu alam dalam laut, ada tumbuh-tumbuhan dia sendiri, pokok-pokok dia ya. Dan ada orang telah merosakkan struktur alam laut ini. Mak tengok anak mak sendiri, dia pergi ambil kerang-kerang tu, dia masukkan dalam botol tu. Kawan dia yang kat sana tu tengah cari tu, mana dia punya kawan tu, nanti jangan terdampak kat tepi pantai. Pantai itulah, kawan tu merajuk sikit nak balik. Ini budak-budak sudah putih ya. Kioman lah tu punya kerja kan. Kemudian dia menceritakan bahawa di atas permukaan air laut yang begitu luas, lautan yang luas, ada kerajaan jin. Terutama di kawasan laut segitiga apa tu, Bermuda. Itu memang kawasan kerajaan jin yang besar. Terlalu besar kerajaannya. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia berenang ke apa, dia pergi solo apa ke apa, di tengah-tengah samudera itu dia akan nampaklah macam-macam ya. Wallahu a'lam bishawab. Memang jin ni kerajaan dia besar. Tu yang dikatakan tenggelamnya yang kapal Titanic ada kemungkinan nak tengok dia punya pelanggaran dengan batu tu tak sebegitu boleh menyatakan dia boleh ditarik masuk ke dalam kan, sebab dia kapal yang disiapkan dengan peralatan yang begitu canggih. Tapi mungkin dia terlanggar kerajaan yang ada atas laut itu. Dan dalam rumah kita ni pun memang ada makhluk-makhluk yang sama-sama duduk dengan kita. Macam satu rumah dekat satu tempat tu diceritakan, dekat Mekah sendiri, dekat Madinah, orang sewa tak sampai sebulan. Sekejap keluar, masuk malam nak tidur pun tak boleh. Lepas tu ada seorang alim yang sanggup dah nak tidur kat rumah, nak sewa. Sebab dia ada pasar sementara kan, pasar bermusim. Jadi bila dia minta nak sewa, tuan rumah kata bukan tak bagi, tapi takut-takut tak tahan. Dia kata tak apalah, dia cuba. Jadi dia masuk tu, dia bagi salam lah. Bagi salam, bagi tahu, bagi salam, dia nak duduk dah rumah ni. Sebab tu antara yang kita, kalau kita pada pindah rumah baru, kita masuk rumah kita tu, kita kena bagi salam dan kita kena bagi tahu, Assalamualaikum ya, wahai penghuni-penghuni yang ada di rumah ni, sekarang saya nak duduk sini, saya dan keluarga nak duduk sini, silalah kamu keluar daripada rumah ni. Sebab rumah bukan tempat makhluk seperti kamu, rumah tempat manusia. Kena cakap, jangan masuk Assalamualaikum, nyah kau daripada bumi ni. Marahlah dia. Bila dialog itu berlaku, ada jin yang jawab. Dia kata, kamu kena keluar, sebab kami susah nak keluar. Kami dah ada anak pinak, cucu kami dah banyak. Tengok ni semua, kat dinding-dinding, kat siling-siling, kat mana semua, kat bilik air, semua penuh dengan anak cucu kami. Kami susah nak pindah ya, pinggan mangkuk kami, puyuk belanga kami banyak. Jangan ingat orang aja ada puyuk belanga ya. Jin sebetulnya ada puyuk belanga tu kadang-kadang. Sebab tu ada orang yang dia kadang-kadang berhenti dekat highway, nak terkencing sangat kan, minta maaf nak terbang kecil sangat, tak sabar sangat. Orang lelaki lah nombor satu kan. Lepas tu dia berhenti, dia main pancar je kan. Lepas tu 10 hari tak boleh buang air kecil, dikepek dia jin. Ada orang pergi dari syifa, tak tolong orang dari syifa ubatkan. Itu tak cukup hebat, yang hebatnya lagi pula ya. Kejap aja lepas buang air kecil, masuk kereta, udahlah bengkak macam buah kelapa. Sebab waktu dia kerja tu kena jin yang tengah bersalin. Ni ada anak kecil. Orang buat R&R suruh berhenti tak nak ya? Nak jalan terus ya. Jadi dia sembuh balik lah. Dia sembuh je sikit, dia sembuh, mana kena-kenalah ya, macam-macam. Jadi jin ni dia minta tempoh. Dia kata, kamulah keluar.
Kamu senang, kamu seorang, kami ramai. Kata manusia ni, tidak, kamu kena keluar. Aku bagi masa 3 hari. Kamu keluar. Dia buatlah baca Al-Quran apa semua, sembahyang kat rumah tu semua. Sebab rumah nak masuk mesti dibuat sembahyang hajat dulu. Kita dah tak sabar dah kan, daripada rumah 4 bilik pergi 6 bilik, daripada 6 bilik pergi 12 bilik. Lagi sebenarnya pindah suka senyap-senyap, tak tahu. Dia ikut tu kadang-kadang yang diikut, yang daripada rumah yang lama dia ikut pergi rumah yang baru. Siapa yang ada cita-cita nak pindah rumah, kena panggil ustaz dengan saya buat dia punya majlis upacara pecah rumah. Bukan macam rumah macam Malaysia, pecah batu Lagi lah tempat-tempat yang asalnya kata macam mana-mana pun lah, bukan Malaysia dia. Mana-mana tempat yang asalnya pada gunung-gunung ke hutan-hutan, kemudian kita buka, itu lagi tempat dia, memang tempat dia. Jadi dia akan masuk sama dengan kita sebab dia nak ada tempat lagi nak duduk. Kadang-kadang ada orang pindah je tengok demam, tak serasi lah rumahnya. Bukan rumahnya tak serasi, kitanya yang tak tahu macam mana nak masuk rumah. Saya minta maaf, saya personally tak ada kena-mengena dengan sesiapa. Kerana saya pergi, orang dan juga rumah tu pun kita macam ada perasaan. Kalau kita macam kita nak melangkah tu berat. Lepas tu kalau masuk pun kita nampak macam, kenapa rumah dia macam ni? Saya tak nampak, saya tak pernah nampak makhluk halus. Tapi hati saya rasa gundah kerana ni kursi ni keras ni mak ni kursi. Kalau tak keras kita 3 orang tergolek kat bawah. Kita rasa kayu keras. Dia memang ada pokok-pokok besar. Kalau jenis pokok ni, iblis-iblis ni, dia suka pokok buluh kuning. Pokok buluh kuning dia suka. Tak ada selamat Hari Raya. Dia suka pokok buluh kuning. Pokok ciku. Pokok ciku dia suka. Dia suka dekat pokok ciku. Dan banyak lagi lah pokok-pokoknya. Jadi dia ada pokok yang ada yang juntai-juntai tu, buat apa itu memang tempat dia main buai. Memang ada lah, tapi kita tak nampak. Sebab itulah orang tu dulu dia tak tahu cara macam mana jalan pokok tu yang dia cakap tabik datuk nenek anak cucu tumpang jalan tu kan. Lepas tu dia pun cakap, bila awak kahwin sama lu punya nenek, bila awak kahwin sama lu punya nenek, dia tabik sama gua jadi datuk nenek. Itu kena yang apa tu kan, itu yang kena yang dekat kumpulan Cina. Kalau aku kena dekat kumpulan India, kita pun lalu tabik datuk nenek anak cucu tumpang jalan. Tak boleh, tak ada baca punya orang. Dia cakap, mana you baca ni, saya bila kahwin sama you punya datuk, saya jadi punya nenek. Lagi saya tak buat cerita. Wallahualam. Tapi memang kita diajar menghormati makhluk-makhluk lain. Satu makanan begitu, makanan yang terdedah akan dimakan oleh jin dahulu. Mak kita dah terdedah. Itu pasal. Tahu. Saya baru tahu. Sebab tu kena belajar ilmu ni banyak kan. At least tutuplah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian at least itu yang orang dulu pakai tudung saji kan. Kalau dia tak boleh tu kita pakai apa tu yang plastik tu mak, namanya apa mak, plastik tu mak? Plastik apa pula? Plastik yang mana? Apa tu? Apa cling film dia? Ataupun foil pun boleh juga lah, aluminium foil. Tutuplah sikit. Tapi kalau yang baru masak tu, yang berasak-gasak tu lagi jin suka. Sebab jin dia makan asap. Tutup tu. Kalau kita lepas je masak, kita akan baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Cukuplah baca auzubillah, jangan auzubillah. Hakuk tumpah pada dalam tu. Sedap tu merebus dia mak. Auzubillahi minasyaitanirrajim cukuplah. Setengah orang disuruh tiup. Saya tak berani tiup, saya baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masa asap tu lepas tu kalau kita tak boleh tutup terus kan, kita sebahagian atau berkasi kan, tapi maknanya ditutup dengan ayat Quran. Kurang-kurangnya auzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan auzubillahi minasyaitanirrajim sebenarnya tunggu tangkal balik pintu. Siapa yang nakal nanti memang menggerutu. Dia dah tahu kan. Alhamdulillah. Okey. Dia lebih mirip kepada asap. Sebab tu kalau kita suka bakar kemenyan apa, memang jin datang lah. Jin datang. Sebab tu Dulu bila malam tu makan, yang saja. macam tu lah. Elakkanlah sekarang. Kemenyan tu, asap tu, jin memang suka. Sebab kalau orang masuk syaitan ke apa, maknanya dia masuk, lepas tu kita bakarkan kemenyan, lagi dia kuat. Ada orang kalau pakai tang. Dia tak kira yang jenis berasap, keluar asap tu dia suka.
Kalau ada kematian, kalau kematian biasa yang kita cepat menguruskan, sebenarnya tak perlu. Dia asalnya bakal tanding dengan kemenyan ni. Sebab kalau mayat tu yang kena kanser ke apa, bila kita bawa balik rumah, bila dia burst kan, dia pecah kan, dia memang ada bau, dan mayat manusia ni memang cepat bau. Jadi nak mengelakkan daripada keaiban mayat, ya, waktu kita semandikan dia ke, waktu kita bakar nafas tangki kan. Tapi kalau misal kata yang tak ada apa-apa, mati biasa, normal biasa, sakit sebagainya, ya, kita elakkanlah sebab jin akan datang. Waktu kita bakar kemenyan berasap tu, ya, jin akan datang. Jadi satu dua perkara lah hari ni. Saya pun tak pernah bercadang nak cakap benda ni, tapi bila dah sampai buat Quran ni, tapi the best is Quran lah. Ya, kita baca sendiri, kita dengarkan Quran dan sebagainya, pasanglah kaset Quran. Sekalipun waktu kita tunggu orang nazak, orang tengah nazak tu, dia kan kita tak boleh tunggu sangat kan. Kita boleh pasangkan Al-Quran pakai Walkman kan, letakkan dekat telinga dia. Sebab kami dah buat satu percubaan lah, ya. Sebab doktor masuk tak boleh biarkan dia kan, kita tak boleh cakap benda yang tak baik. Sebab dia ada rasa, cuma dia tak boleh nak respon. Selagi jantung dia ada denyutan, dia ada rasa, cuma dia tak boleh nak respon dengan anggota lain. Respon jantung dia faham, dia dengar. Jadi doktor suruh cakap, always cakap. Saya pun cakap dengan isterinya, tapi doktor dah meninggal lah. Isterinya kata bila doktor suruh cakap, dia pun dengar lah, nak cakap kan tak ada respon. Dia pun pasang, tapi saya pun pasang keset-keset lagu bagi dengar. Jadi bila saya dengan ustaz, saya kata bagilah keset Yasin tu. Dan isteri bagi tahu, elok-elok aja dengar suara Yasin tu, pasang keset, pasang kat kepala dia kan. Memang meleleh air mata. Dia tak nak respon lagi. Tak lama lepas tu, tu saat-saat itulah, saat-saat orang nazak lah perempuan kita kena banyak baca Quran. Sebab tu kalau kita beritahu orang sakit, jangan tanya kenapa semalam baru pergi gelang, kau dia tanya hal semalam. Sekarang kawan tu dah terlentak, ya. Jadi bacakan Quran. Orang yang tunggu orang nazak, orang sakit ni, katalah macam saya dulu, arwah mak dengan arwah bapak mentua saya kan, ayah ustaz, kami memang ambil daripada awal balik tu sampai rumah. Okey, saya mulakan surah Al-Baqarah. Nanti ustaz pergi kerja balik, tengok nak sambung mana. Kau nak bagi dia ambil. Maknanya dia sambung. Tak dulu tapi dia pun tak apa. Tapi rumah itu kena ada bacaan Quran. Kalau kita tak mampu pakai kaset. Sebab apa? Sebab ketika orang nazak ni lah, setan iblis datang. Betul ramai orang yang mati tidak dalam Islam. Sakit, terus sakit, so dia kata nak kurang sakit, nak kurang sakit, tak nak sakit sangat. Okey, I offer you. You cakap aja you nak ikut I, ngangguk aja nak ikut. Sebab tu masa tu, sebab tu ulama kata husnul khatimah, mati husnul khatimah ni sekurang-kurangnya dengar huruf Allah di akhir. Di akhir nyawanya tu disebut Allah. Walaupun ulama yang kata kalau selama-lamanya hidup dia baik, insya-Allah setan tahu. Memang waktu nazak, setan iblis berduyun-duyun datang mengacau. Jadi perempuan, kalau rumah sentiasa baca Quran, tuannya baca Quran, banyak program Quran, involvement dalam Al-Quran, insya-Allah, ya, Allah elakkan, ya. Okey, ni cerita pasal laut tadi, ya. Laut dengan keistimewaannya, dan Allah mempermudahkan supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan perintahnya, dan supaya kamu mencari rezeki dan limpah kurnianya, dan juga supaya kamu bersyukur. Maknanya di sini perempuan, lagi murah rezeki Allah beri pada kita, lagi kita kena murah dengan orang lain, lagi kita kena baik dengan orang lain. Nanti Allah tambah lagi. Tapi sekarang ni selama ni kita asyik takut nak jadi pemurah dengan orang, maka Allah cap kita sebagai orang yang tak bersyukur. Orang tak bersyukur ni perempuan, hidupnya susah. Sebab berkat ditarik. Orang berkat ditarik ni, nombor satu sekali kita nampak dalam kehidupan dia, keluh kesah. Serba tak kena, serba tak berjaya. Jadi suami pun suami, anak komplain, isteri komplain, ya. Pasal dia tidak masuk dalam kumpulan orang yang punya tanda-tanda kesyukuran. Orang yang punya tanda-tanda kesyukuran ialah orang yang beriman. Dan orang beriman dia mesti ada kerja, mesti ada projek, ya, mesti ada yang kena dipersembahkan. Saya sebenarnya pada hari Khamis baru ni, sepatutnya saya dekat TV1 pukul 8 pagi. Tapi oleh kerana pertandingan nasyid dekat antarabangsa, ya, akan diadakan di Pusat Islam, jadi program tu ditangguhkan hari Khamis ni, 7 hari bulan 9.
Pukul 8 pagi TV 1. Kalau mak tak pergi mana mak buka ya. Mak tengok ya. Ya. Memang tahu ke memang tak sengaja? Memang tak pagi saya buka. Ya. Mak buka apa mak? Buka apa? Buka TV alhamdulillah. Ya kan mak buka apa tadi mak ya. Tak lupa 6.30 ada. TV 1 tu mak bukan TV 3. TV 1. Nanti saya rakam juga kat. Alamak. Ini rakaman yang tak ada royalty, banyak susahnya. So, dia minta saya bercakap pasal suami yang paling baik mengikut pandangan isteri. Saya obligkan, saya letakkan tajuk tu bagi saya cakap dalam Islam lah. Okey lah Ustazah. Sebab saya nak mulakan bicara saya, kalau adalah isteri yang tak suka suami dia baik mengikut agama, isteri tu pun dah tak betul kan. Memang sesuai lah dia dapat suami yang tak betul. Tapi kalau kita buat survey, mana ada isteri suka suami yang tak betul agamanya kan? Semua orang kalau boleh, kalau you buat senarai, tanya artis tu semua nak suami yang beriman, mesti dia kata nak beriman, tapi dia tak faham ukuran iman macam mana. Jadi kita akan bercakap dalam masa 20 minit untuk lebih kurang ratusan lah, ratusan penonton pagi, untuk memberikan sedikit pandangan siapa dia suami yang paling baik dalam pandangan Islam. Dalam Quran ada 2-3 orang disebut ya, yang kita akan bincangkan insyaAllah. Jadi macam itulah Allah buat kita ni bukan satu yang dia buat suka-suka. Sebab itu dia kata dia boleh tundukkan kapal untuk berlayar atas laut. Semua tu menjadi bukti kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 14, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari Tuhan. Jadilah orang yang pemaaf. Siapa orang yang beriman, dia kena jadi orang pemaaf. Ya, bukan jadi orang yang tak pernah minta maaf dan tak suka memaafkan. Okey, jadilah orang yang pemaaf. Kerana Allah membalas setiap satu kaum menurut apa yang mereka kerjakan. Kalau kita tak mampu untuk buat projek yang menelan belanja beratusan ribu dolar untuk mengajak orang kepada Islam, why not kita jadi orang pemaaf kan? Ya, usahakanlah jadi orang pemaaf. Anak-anak kita silap sikit, kita maaf. Isteri kita silap, lagilah kita senang maaf. Ni tak, isteri kita dah tua, memang dah tak kuat lah. Yang angkat kita pula pergi beli barang Corel lah, Pirate lah, tebal-tebal. Kawan ni pada kena Parkinson kan, menggeletar, dah lah jatuh pecah. Dah lah awak tak kerja, saya yang kerja. Wah, dia pun ukit. Kenapa tak jadi pemaaf? Ya, anak-anak kita ni tak menjadi ni semua ni mak yang punya pasal lah. Maknya tak apa dia masak. Kenapa kita tak fikir bahawa tanggungjawab adalah dalam mendidik anak-anak ada tanggungjawab bersama. Sebab kita tak tengok Quran suruh kita macam ni. Suami kena mulakan minta maaf pada isteri. Mungkin suami kat tempat kerja tadi dia buat benda, tapi mungkin dia dah cakap dengan isteri dia tak elok dan sebagainya, tapi tak berlaku. Kalau berlaku ni aman rumah tangga. Aman rumah tangga. Tetapi Allah sebutkan di sini, kalau kamu beriman, kamu kena beri maaf. Hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan. Okey? Tapi kalau orang tak beriman, dia akan usahakan supaya berlaku kejahatan dan gangguan. Dapat tengok ada dua ya, kejahatan dan gangguan. Jadi jangan banyak buat gangguan, nanti akan menimbulkan kemarahan Allah. Ayat 15, sesiapa yang mengerjakan amalan saleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Tak kira lelaki perempuan. Siapa buat amal saleh, dapatlah faedahnya. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maka bahayanya akan menimpa atas dirinya sendiri. Pada akhirnya kamu akan dikembalikan semuanya. Sama ada yang buat baik atau buat jahat, semuanya akan kembali, semuanya akan tepuk kepala, semuanya minta jadi tanah, semuanya kata kenapa dulu aku tak buat, kenapa dulu aku tangguh-tangguh. Semua akan menyesal kerana semua akan dipertontonkan satu persatu atas segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Pukul 1 tengah hari perempuan, tentara perempuan, itu yang mampu saya bicarakan insya-Allah. Sambil-sambil nak tunggu flight pukul 2 suku ni, saya isikanlah juga ruang untuk kita bersama-sama. Dan insya-Allah, bismillah, kita jumpa bulan depan jika diizinkan Allah. Tapi saya tak tahu lagi lah tarikhnya. Saya tak tahu jam sana ke jam sini yang betul. Saya tengok jam sini yang, saya ikut jam sini, jadi saya boleh cepat 5 minit. Okey lah, bolehlah kita nak apa sikit 5 minit tu kan. Sebagai penutupnya, kita ulang balik ayat 1 hingga ayat 15 yang kita dah baca tadi. Okey, kita tandakan sampai turja'un ni, ayat ni sampai hari ni. Bulan depan nanti kita tentukanlah date bulan depan insya-Allah.
Siapa yang boleh mengikutinya, kita teruskan saja. Okey, bismillahirrahmanirrahim semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Terus.
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, puan, nasyid kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi insyaAllah bulan depan. Dan saya serahkan majlis pada tuan rumah. Allahumma Silakan. Kain yang berikat dari Jawa dipakai sama baju kemeja. Dengan ni saya jemputlah kemeja. Sedikit saja. Jemput, jangan malu-malu, persilakan. Yang paling apa? Belum nak datang tu kapan? Kita datang semua. Ada jamin. Isal, pegang mikrofon je kan? Ya tu, ganti anak lah. Mak tak boleh anak lah. Isal, peganglah mic. Tak tahu. Jatuh. Masa untuk Ustazah pulang, flight pukul 12.30. Sekarang sudah jam 1.30. Kelang kabut nak pergi ke airport. Apa dengan dikasih? Saya akan cinta ni. Ayah sudah nampak. Tapi tak nampak. Mana akan sampai? Oh ya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih tak putus asa menjemput kita datang.
InsyaAllah kalau kita pun memang kepingin tapi tunggu sampai sampai dan ada baik-baik. Yang baik dari perspektif Islam. Ini kena suami ini kenalah mendengar bagaimana untuk menjadi suami, dan setelah menjadi suami kita harapkan supaya tidak lagi berlaku sebarang kekeliruan yang sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi ucapkan. Ya saudara, suami yang baik dari perspektif Islam ataupun suami yang baik dari pandangan Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selalunya kita berbicara tentang isteri yang baik, isteri yang soleh dan sebagainya. Hari ini kita nak cerita pula macam mana sikap suami ataupun ciri-ciri suami yang baik. Ya. Jadi untuk memulakan perbincangan ini, kita kembali kepada satu hadis lah ya, yang menyebut hadis Rasulullah SAW yang menyebut antara lain, maksudnya kalau nak memilih isteri itu pilihan tanpa kalau termasuklah soal solehnya, hartanya, kecantikannya, keturunannya. Tapi suami bagaimana pula? Jadi silakan masalah. Terima kasih pada Tuan Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada rancangan ini, dan insya-Allah pada pagi ini satu soalan yang memang, dan satu persoalan yang memang jarang orang nak bicarakan. Sebab orang lelaki ni memang dia rasa dia dah perfect kan, okey, jadi dia tak naklah orang bicara sangat hadir. Tapi walau bagaimanapun dari hadis yang diceritakan oleh Haji tadi, memang hadis itu suruh orang lelaki pilih orang perempuan yang ada satu yang istimewa. Saya nak bawa kepada masyarakat pada pagi ini supaya mengenal sebenarnya Rasulullah bukan kata suruh pilih 4 perkara tu. Ya, hadis tu berbunyi tunkahul mar'a li arba'. Maknanya biasanya orang kalau lelaki dia nak kahwin, dia akan pilih antara 4 perkara ni. Cuma yang menjadi favourite-nya li jamaliha, ya. Cantik tu memang tajuk utama lelaki lah. Mana ada suami kalau SMS ke apa, kalau masuk dalam program mencari jodoh, nak yang rompong, nak yang buta, tak ada, dia mesti nak yang cantik. Dia naklah yang hidung dia ala-ala dan sebagainya. Jadi Rasulullah kata tungkahul mar'ah. Biasanya orang perempuan ni, orang lelaki dia pilih, memang dia pilih yang cantik. So orang lelaki tak ada excuse, tak ada alasan, tak, saya tak nak yang cantik, tak ada. Sebab Nabi diwahyukan itu ataupun diilhamkan kerana Allah tahu naluri orang lelaki. Kalau Haji pun, kalau saya kata kalau ada peluang boleh tukar yang cantik, tak tukar tak? Nak juga kan. Jadi maknanya memang orang lelaki suka cantik. Okey. Kedua, kepada harta. Adakah orang nak yang kalau boleh nak kahwin memang sengaja nak cari yang memang miskin sangat biar kita yang memberikan harta pada dia? Jarang. Kalau dalam Islam ni, kalau jarang ni macam tak ada hukum. Jadi memang biasa-biasa orang normal dia nak cantik. Okeylah tak dapat cantik, ada harta. Okeylah tak ada harta, tengok pula lah keturunan siapa kan. Kemudian kalau tak ada tiga-tiga tu, carilah agama. Kita membuat satu andaian ataupun satu penafsiran begitu pada hadis ni. Sebenarnya tentara perempuan, Rasulullah kata fazfar bilatidin. Fi'il amar ni maknanya perintah yang sebenarnya dia suruh kita pilih yang agama dulu. Sebab ada hadis lain menceritakan kalau kamu pilih agama, kalau perempuan itu tak berapa kaya, kaya akan datang kemudian. Kalau kamu pilih agama, kalau perempuan itu tak berapa cantik, cantik akan datang kemudian. Kalau kamu pilih yang beragama, kalau perempuan itu tak ada berketurunan, namun keturunan itu akan disebut sebagai orang baik-baik akan datang kemudian. Jadi itu sebagai satu pandangan asas mengenai hadis yang kita mungkin tersilap faham. Tapi yang perempuan pun itu juga alasannya. Kena pilih jugalah yang fizikalnya bagus, yang apa ni ada kerja ya sebagai nak jadi pelindung kita. Kemudian kena tengok jugalah anak siapa. Takkan nak main boleh daripada keturunan London pun okey kot. Itu memang kita nak kena tebas besok kan. Tapi walaupun tiga-tiga itu juga menjadi pilihan wanita, maka Rasulullah kata orang perempuan pun pilih yang beragama juga. Sebab suami yang beragama ini akan banyak menyelamatkan masalah rumah tangga. Fadfar bidzatid din taribat yadak boleh dimaknakan untuk lelaki dan perempuan.
Dan memang uslub bahasa Arab ni kebanyakan mufassirin ahli tafsir menerangkan kalau disebut lelaki masuklah dalamnya perempuan. Ya, kalau disebut perempuan tu ada khususlah perempuan. Kalau perempuan ni ada beza sikit dari syariat hukumnya. Tapi kalau sebut lelaki tu macam dalam Quran sebut al-mukminun ke al-muslimun, masuklah orang perempuan di dalamnya. Sebagai kata apa ni? Sebab orang lelaki dijadikan dulu kena berubah jadi orang perempuan. Jadi memang orang perempuan pun berhak. Kalau kita rujuk buku Imam Al-Ghazali di dalam Mukminin dan buku memang yang besar dulu pun kata orang perempuan pun ada hak memilih. Jadi saya nak pesan pada penonton-penonton yang belum berumah tangga barangkali ada yang menonton yang jadi penonton berumah tangga, kalau kita kat kerja ke apa, kita tengok dari sudut fizikalnya pun dah tak berkenan, tak payahlah istikhara. Fizikalnya pun kita rasa menimbulkan masalah dengan kita, tak payahlah kita tolak-tolak hati kita tersuka kat dia kan. Sebab yang kita nak letakkan sebagai pilihan asas ialah agama. Dan agama ni mungkin kita akan bincang lebih panjang lagi lah. Bagaimana yang dimaksudkan beragama. Tadi Ustazah sebut pilih yang beragama. Nanti kalau dia tak cantik kemudian akan jadi cantik. Nanti orang kata kalau dah tak elok tu mana nak cantik. Untuk menghilangkan lekatan pada muka kita. Jadi apatah lagi kalau orang yang 5 kali satu hari basuh muka, tengok syarat nak sambil wudu, air mesti suci, mana air tak ada campur kotoran dan sebagainya, maka disitulah akan terbit yang dipanggil fadilat. Antara fadilat berudu ini ialah wajah yang berseri. Wajah berseri. Kemudian saya nak tambah sikit lah cantik ni. Sebab orang ingat cantik ni mesti orang jadi ratu baru cantik. Tidak. Kalau kita pada ilmu kesihatan, istilahnya anda cantik bila anda sihat, sebab wajah kita tak berkerut. Kemudian dari sudut agama, orang ni muka dia boleh senyum, boleh berseri, dan dia boleh memberikan laluan kasih sayang dan sebagainya bila hati dia betul, hati dia tenang, hati dia reda, hati dia ikhlas. Kalau hati dia dah kemang-kemit, dah tak betul, dah tak bulat, wajah dia tak akan berseri. Sebab itu sebagai gambaran kehidupan kita seharian, kenapa kita nak ambil pasport ke tanda IC, kenapa perlu ambil gambar muka? Patutnya yang berjalan ni kaki, ambil gambar kaki dekat dia jalan. Jadi kalau kaki ni buat pergi mana-mana senang kita terus kaki ni, tak. Sebab memang Allah buat, sebab tu Allah sebut muka ni yang ada mata, yang ada hidung, yang ada mulut, yang ada pipi, yang ada dipanggil istilah muka ni, dia gambaran dalaman. Kalau dalam dia marah, air mata muka dia akan merah. Kalau dalam dia sedih, air mata akan mengalir. Kalau dalam dia suka ria, mulut dia akan mengukir senyuman. Jadi itu satu yang Allah cipta, yang kita kena fikir, patutlah dia letak banyak anggota perasa, dia berasa ini duduknya di muka. Wallahualam. Balik kepada ciri suami yang baik lah. Tadi kita dah menyebut sedikit tentang persamaan yang harus dimiliki bagi suami memilih isteri dan isteri memilih suami. Dia tidak ada perbezaan. Berbalik kepada soal agama utamanya. Tapi kita nak melihat ciri-ciri secara khusus Ustazah sebab kita melihat ialah orang perempuan kata orang lelaki ni ego selalu, dia saja yang betul, dia saja. Jadi bila berumah tangga nak mengenali suami yang baik, apa ciri-cirinya yang harus ada? Banyak bila kita nak berumah tangga lah Tapi kalau macam saya ni dah 25 tahun berumah tangga, ni lah mungkin nanti kita akan kita ambil dulu yang orang nak berumah tangga. Saya suka nak kaitkan dalam bab ini, kita lihat kepada cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa. Kita kena ingat tentang perempuan. Nabi Musa, dia memang satu masa pernah melarikan diri kerana perbuatan dia, pernah dipukul orang ni orang kaum Fir'aun. Jadi mati orang tu kan. Dipukul mati, dia tampar ke, dia tumbuk, tak kisahlah, tapi istilahnya pukul mati. Jadi dia melarikan diri daripada kejaran ataupun hambatan daripada askar Fir'aun. Maka akhirnya dia pergi ke tempat, kat situ dia tengok orang tengah bagi minum kambing kan, minum unta air, satu perigi yang memang berat lah, memang susah lah kalau orang perempuan nak ni. Tapi dia tengok di satu sudut ada 2 orang perempuan, 2 beradik perempuan tengah jaga-jaga kambing dia, tak bagi kambing dia pergi kat orang kaki tu, kat tempat orang beramai tu, tepi-tepi, tak nak, dia mengelak, nampak takut. Dia pun pergilah dekat orang perempuan tu, tanya, inilah gentleman kan, dia tanya, kenapa jadi macam ni? Dia kata, kami tak daya lah nak berlumba-lumba orang lelaki tu, jadi kami tunggu sampai habis, dia orang nak bagi minum semua, baru kami bawa kambing kami. Okey, Nabi Musa kata, tak apa, mari sini. Dia pun ambil, dia pun ke depan, dia pun minta, lalu bagi anak Nabi Syuaib ni minum kambing-kambingnya. Kemudian anak Nabi Syuaib ni baliklah bawa kambingnya. Jadi ayahnya heran, kenapa pula cepat sangat balik, selalunya dekat maghrib malam berbalik. Dia kata, ayah,
di sana ada seorang pemuda tadi, cerita macam tadi lah, yang telah membantu kami. Apa ayah dia kata? Pergilah, panggil dia, jemput dia, aku nak berbicara dengan dia. Anak dia pun kata, ya ayah, sesungguhnya bagi pandangan kami, kalau kita nak ambil orang bekerja dengan kita, syaratnya mestilah orang itu, dalam Al-Quran digunakan istilah Al-Qawiyul Amin. Syarat utama lelaki nak jadi suami, nak jadi pemimpin, nak jadi pelindung, Al-Qawi Al-Amin. Itu syarat Al-Quran. Maknanya tubuhnya pun nampak boleh buat kerja, kemudian ada sifat amanah. Jadi Al-Qawi ni yang kena kita bincangkan, ya. Qawi apa? Kuat apa? Ya. Kuat tubuh badannya. Kemudian daripada kuat tubuh badan tu, kuat juga pemikirannya. Dia tengok orang perempuan 2 orang dengan kambing-kambing, daripada pagi tunggu sampai petang tak dapat minum, dia bagi laluan, dia buatkan laluan bagi rumput pagi dapat ruang. Kalau kita naik bas, kita dah sibuk dengan buku, dengan apa, dia dapat duduk sesedap relax. Nampak kita dia buat tidur. Yang tu kita berkenan ada suami. Oleh sebab kata gantian, ya? Cari yang lain je lah, ya? Misal katalah. Jadi Nabi Musa dah tunjukkan dia kuat pemikirannya. Orang perempuan memang perlukan bantuan. Jadi itulah yang dipanggil apa tu, kebaikan dalam kekuatan pemikiran. Dia boleh mengetahui, dia boleh baca yang mana perlukan bantuan, yang mana tak perlu bantuan, ya. Jadi daripada cerita itu, syaratnya ialah Al-Qawi Al-Amin, kuat dan juga bersifat mulia amanah. Memang 2 sifat inilah, ya. Kemudian bila dia datang jumpa kepada ayah, kepada anak Nabi, jumpa dengan Nabi Syuaib, Nabi Syuaib berdialog dengan dia, minta, aku nak kahwinkan kau dengan salah seorang daripada anak perempuanku, tapi dengan syarat engkau kena bekerja dengan aku untuk 8 tahun, 8 kali haji. Jadi dia kata, kalau kau boleh penuhkan 10, lagilah bagus. Nabi Musa jawab, ini 4 yang paling bagus lagi. Nabi Musa kata, 8 ke 10 antara kita berdua. Kalau saya boleh selesai 80, saya boleh kahwin dengan anak tuan. Kalau boleh selesai 10 pun baik juga. Cuma tadi tengok, kalaulah anak muda sekarang, kita panggil dia nak jadi menantu kita, lepas tu kita kata, saya berkenan dengan awak ni nampak kuat tubuh badan, marilah kerja dengan saya, ya, untuk jangan 8 tahun lah, ya, untuk 8 bulan. Apa jawab dia? Dia nak kita jadi menantu, dia suruh kita lah kerja dengan dia. Pergilah cari menantu lain. Dari situ kita dah boleh nampak satu dialog bagaimana Nabi Musa ini seorang lelaki yang betul-betul talented, seorang berkebolehan. Dia tak ada banyak kita, kan? Dia nak kahwin dengan kita, dengan anak dia, dia suruh kita kerja dengan dia lah, banyak kerja, kata. Jadi inilah dalam perempuan, permulaan kita nak melihat. Lepas tu kita kena kenal menantu dari sekarang, ya. Kalau tidak nanti bila dia dah buat balik, kita ikutkan aje lah. Sebulan kahwin, cuba kita tanya, menantu je ngaji, antu, menantu kita tanya, menantu betul je, buka tu. Jadi inilah yang menjadi masalah dalam masyarakat. Sebab kita tak balik kepada asas. Ya, kita ada pemanggil ni, Ustazah. Kita terima dulu pemanggil ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Ya, dengan siapa saya bercakap? Tak telefon. Ya, silakan Tuan. Boleh saya bercakap, Ustazah? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkara 4 tadi, untuk para yang cantik saja, 4 tahun tetua berkata, sakit di mata, sakit di hati. Sakit di mata, sakit di hati. Senang di hati, sakit di mata. Ini soalan yang cantik. Tapi itu juga lah kaki wali pada riwayat Nabi Ibrahim, apabila ia sampai satu negeri, bahawa negeri itu anak raja perempuan itu sedang mencari suami. Jadi dia pun masuk bahagian kemal beratur. Tiba-tiba si putri Sarah tadi lalu nampak pada Nabi Ibrahim. Maka nampak wajahnya berseri-seri di situ, Nur Muhammad ada. Maka terus dia pilih. Jadi ayah Siti Sarah ni setuju apa yang anaknya pilih, maka dapatlah Nabi Ibrahim beristrikan Siti Sarah. Ini juga pilihan. Minta sikit Ustaz bagi sikit keterangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Saya Puan Hawa daripada Ceras. Ya, Puan Hawa, ya.
Silakan Puan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni bersyukurlah pada Tuhan. Saya semasa saya nak dahulukan saya boleh selayang. Saya selalu minta kepada Tuhan dapat jodoh suami yang salihah. Soleh. Tuhan telah makbulkan saya. Dapat lain. Suami saya alhamdulillah lah. Saya rasa syukur pada Tuhan. Macam mana tu? Ada macam mana? Sikit lah. Ya, mungkin saya tak bawa kepada hadis-hadis yang lain. Mungkin masa kita tak berapa mengizinkan. Kita kira kalau masa kita kata nak tengok sakit, senang di hati, sakit di mata. Mata kita ni boleh pakai berapa lama je. Mata kita ni nak tengok orang bercantik, mata dia bulat, bibir dia apa ni, meli masuk ulas, pipi bak powder. Berapa lama dia tengok? Sampai umur 100 tahun. Ada ni 40 dah pakai bibir mata, macam mata pula kalau dah ada yang dapur tu, dah tak betul dah nampak isteri. Ya, yang tadi kata mula senang di hati kan. Senang di mata, sakit di hati. Bila si mata dah double tu, memang muka isteri pun satu lah. Yang mata dengan yang mata dengan yang mulut tu dah sama dah. Saya nak ceritakan, selagi hati kita tak tundukkan bagaimana yang Allah suruh senang di hati, kita akan dapat cinta. Jadi maknanya, sekarang ni kita berbicara, apa pun kita bicara dalam konteks Islam, kita kena ingat ayat-ayat dalam Quran sebut faridatan minallah. Ini yang difardukan, ini yang yang disuruh. Dan Allah kata kamu boleh buat pilihan. Kalau kamu tak nak senang di hati, kamu nak senang di mata, kamu tunggulah akibat dia. Kamu akan terima akibatnya. Jadi maknanya sekarang kita boleh buat pilihan kita. Allah dalam menetapkan hukum syariat, dia memang bagi pemilihan kepada orang yang mengikuti agamanya. Kalau kamu buat ini kadar-kadar ya. Kamu pilih yang cantik, mesti banyak perangai. Salah satunya yang sebagainya, orang pun suka dengan isteri kamu. Jadi kamu kena terpaksa betul-betul kena bersilat dan nak jaga ni. Kemudian kalau kamu nak yang senang di hati, ya, orangnya memang beragama semua, kamu cuma baiki sikit-sikit aja, lurus sikit-sikit aja, dia dah nampak jalan, dia dah boleh tolong juga bawa anak-anak kamu. Jadi pilihan atas kamu. Kalau kamu dah tahu macam ni, akibat begini, kamu nak juga, tanggunglah, ya. Jadi maknanya sekarang ini kita kalau nak mendidik dalam masyarakat kita, terutamalah anak kita jangan lagi lah bawa benda-benda beginilah masyarakat kita. Sebab kita nak bawa kan, kita nak senang di hati. Sakit di mata ni sampai umur 40 tak nampak dah, mata kita pun tak nampak. Maka kita kena fikir dari 40 nak bawa katalah 63 tahun. Okey, umur yang biasa. Tapi sekarang ni dengan pemakanan, persekitaran, kita hampir-hampir sampai umur 70 ya. Yang baki daripada 40 sampai 70 ni 30 tahun, kita kahwin dari umur 25 sampai umur 40 boleh 15 tahun. 15 tahun aja mata senang tengok cantik dari 40 sampai 70. Ini yang sekarang kita tengok dalam fail-fail mahkamah kan, yang mula bergolak jadi yang dulunya cinta sama cinta, pilihan sendiri, cinta pandang pertama dan kerana mata dan sebagainya. Sekarang ini kita tengok fail makin tinggi, masuk kes yang tak senang lah. Rupanya dulu dia pakai bedak nombor 68, bedak 68 dah tak jual lagi, dah nampaklah kedut dan sebagainya. Maka yang tak senang di hati itu lebih lama penderitaannya daripada 15 tahun pertama kerana nak senang di mata. Saya tak pendapat begitu. Maknanya sekarang ini kita ubah masyarakat muda kita, remaja kita, bahawa kita nak yang senang di hati. Kita tak nak yang jadi mata sekejap aja, lepas tu semua orang terbabit ni. Kalau katalah satu rumah tangga yang dalam permasalahan, bukan dia je orang, masyarakat akan terima balak dia, mak bapak akan terima, pegawai-pegawai, petugas-petugas dekat kantor dia, dekat pejabat dia pun menerima bahananya. Jadi tengok dia punya dipanggil apa tu, mana yang lebih ringan daruratnya, akhafud dararain kalau kita ambil istilah dalam fiqh. Kemudian pada puan tadi, soalannya cuba saya nak betulkan, dia kata suami salihah ya. Saya rasa ayatnya suami salih, isteri salihah. Dan memang kali dah excited, jadi terperanjat tadi disebut salihah. Kemudian soalannya berpeluang tak di akhirat. Dalam Al-Quran, kalau daripada awal suami isteri perjalanannya sama, caranya sama, ya, programnya sama, kemudian imannya sama, insya-Allah dia akan diberi. Jadi harapan untuk bersama itu termasuklah anak-anak dapat dengan syarat di dunia ini sama-sama menjadi orang saleh dan salihah, dan anak-anak juga masuk dalam kumpulan saleh dan salihah. Kalau tidak pun agak tipislah peluangnya. Cuma ada satu hadis Rasulullah kata dalam 3 keadaan di akhirat masing-masing tak teringat dan masing orang lain.
iaitu ketika meniti siratul mustaqim, ketika ditimbang amalannya, ketika diberikan buku amalannya. Masa tu kita tak ingat mana haji yang itu, banyak tak ada. Masa tu masing-masing ingat hanya diri masing-masing. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, walaupun kami isterimu ya Rasulullah, walaupun kamu isteri kami. Maknanya waktu dah lepas perhitungan, yes, boleh pergi sama-sama, tapi 3 keadaan ini setiap orang kena lepaskan diri masing-masing. Wallahu a'lam. Ya. Kita ada pemanggil lagi. Kita terima bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan. Saya Azari dari Singapura. Ya. Ustazah, saya nak tanya tentang suami yang baik. Adakah dia membentuk keluarga dia ke arah satu track saja, iaitu di samping dia menyuruh keluarga dia menjalankan padu-padu asasi, iaitu rukun Islam. Di samping itu dia mengajak keluarga dia, khusus dia punya isteri, ke arah berbakti kepada Allah SWT, iaitu mengisi ilmu-ilmu, mempertahankan budaya hidup ataupun pembangun hidup cara Islamik dalam keluarganya. Dengan ini tak ada komplit ataupun bercakaran terhadap keluarga itu, kerana tak dicampur aduk dengan masalah-masalah pembangunan hidup, kecuali dengan track yang suami itu tunjuk. Dan track ini saya lihat disusun oleh Rasulullah SAW. Jadi persoalan saya, adakah track ini ada kaitan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam membentuk keluarga-keluarga manusia, khusus keluarga-keluarga Islam, agar menjadi satu keluarga yang senoni dengan perjalanan orang-orang salaf atau para Rasulullah bentuk dahulu, termasuk para sahabat dan tabi'in lah. Dan dengan ini adakah kaitan ke arah menjadi umat Islam sunnah Nabi yang satu, tidak yang 72 tu yang tak selamat? Dan adakah kaitan dengan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, hai orang Islam, jagalah keluargamu daripada tak selamat, daripada kena kebakaran api neraka. Sedangkan api neraka tu pembakaran ni ialah batu dan manusia. Sekian Ustazah, saya harap Ustazah dapat jelaskan dengan baik. Assalamualaikum. Baiklah, kita jawab dululah tentang soal tanggungjawab ni sebenarnya. Tanggungjawab suami memang luas lah. Silakan Ustazah. Ya. Terima kasih pada yang tanya jauh ya dari Singapura. Dan mudah-mudahan apa yang bakal kita bicarakan ini memberi manfaat kepada mereka yang menonton walaupun tidak dalam Malaysia ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apa yang ingin diketahui oleh pemanggil kita dari Singapura tadi, Cik Azali tadi, memang sebenarnya Rasulullah memang dah sediakan track ataupun laluan yang sebenarnya yang benar. Jadi saya nampak daripada apa yang disebutkan tadi oleh pemanggil kita, sebenarnya kalau kita lihat dalam zaman Rasulullah pun begitu. Rasulullah, ini saya nampak Rasulullah dia tak halang pun anak dia Fatimah sendiri keluar bekerja kan, memetik buah kurma kan, kerana dia pun bersuamikan suami yang tidak kaya. Ali adalah sepupu Rasulullah yang miskin ya, jadi dia terpaksa bekerja untuk menampung keluarga. Rasulullah tak larang. Saya melihat begini, antara hikmahnya Rasulullah tak larang, dan memang kalau tak larang tu maknanya di Allah restulah ya. Kenapa? Sebab sebaiknya perempuan-perempuan baik yang pergi keluar kerja. Betul tak Haji? Yeah. Perempuan yang akhlaknya terkawal, pakaiannya pun dalam keadaan yang memang dibenarkan. Jadi kalau dia keluar bekerja, suami pun tak rasa bimbang sebab dia tak ada nak melencong-lencong tempat lain. Pergi kerja sebagai ketentuan kerja, kemudian balik, hasilnya masih boleh dimanfaatkan oleh keluarga dan masyarakat setempat. Sama juga tadi, mempertahankan budaya Islam saya katakan. Jadi kita pun kena pergi, antaranya memang kita, Rasulullah pernah sebut supaya orang perempuan ini kena ada majlis. Al-Quran sebut wadhkurna ma yutna alaikunna fi buyutikunna kan. Kamu orang perempuan kena ada masa kamu buat satu kumpulan dan kamu kena bincang, baca daripada Quran dan hadis, apakah tuntutan-tuntutan Allah terhadap kamu. Sebab bila kamu jadi baik, kamu yang akan mengandungkan anak kamu, yang menyusukan, yang melahirkan, dan kamu yang akan
dipanggil apa? Orang yang bertanggungjawab memberi ilmu pertama kepada anak kamu yang akan keluar dalam masyarakat, tak kira lelaki perempuan. Dan bila kamu sendiri tahu, faham undang-undang asas dan juga yang diperlukan dalam perhubungan dan sebagainya, bahasa, saya kata bahasa, boleh orang perempuan boleh belajar bahasa apa saja pun, dan kapasiti untuk belajar ni lelaki perempuan sama. Jadi bila kamu keluar dalam masyarakat, kamu menjadi contoh, kan? Sebab kamu jaga akhlak kamu, kamu tak adalah nak jadikan bahawa diri perempuan ini sebagai satu diri yang sebagai barang yang dijual beli. Jadi saya merasakan memang Islam tidak melarang mengikut macam Rasulullah sebutkan, cuma itulah yang orang perempuan yang nak berada dalam masyarakat ni, yang nak membentuk satu budaya Islam dalam masyarakat, dia ni, seorang perempuan ni mesti mempunyai ilmu yang cukup. Kemudian perwatakannya ataupun akhlaknya mesti sama yang macam dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan orang-orang inilah yang sepatutnya menebari masyarakat supaya dia jadi contoh. Kalau tidak, kita akan ambil contoh yang tak baik yang ada dalam masyarakat. Tapi untuk makluman tuan-tuan perempuan dan juga kepada pemandu kita daripada Singapura ni, dalam mana kehidupan pun nak cari masyarakat yang semuanya jadi satu budaya, itu satu yang mungkin tak akan dapat. Sebab Rasulullah sendiri pun dia hidup dalam satu masyarakat yang berbagai budaya. Dan bila Rasulullah memerintah ketika itu, timbullah piagam Madinah, kan? Maknanya dia memberikan laluan hak, menghormati hak orang lain bukan menghormatkan yang Islam. Jadi sehinggalah semua orang boleh terima laluan itu. Jadi begitulah maknanya yang kita kena usahakan, bahawa hak Islam dan juga hak orang yang bukan Islam memang dah ada dalam Islam. Jadi masing-masing tak boleh langgar-langgar lah, supaya keluarlah harmonisnya. Tapi memang kita belum sampai lagi bicara suami yang macam mana sebenarnya yang sepatutnya ada pada diri seorang lelaki untuk jadi suami yang benar-benar disukai oleh isteri. Tadi kita dah menyebut dua ciri, iaitu kuat, kuah tu tadi, dan amanah. Itu yang disebut seperti dalam Quran. Mungkin ada tambahan daripada ciri dua ni, Ustazah? Mungkin saya nak ceritakan kuat apa sebenarnya. Kuat apa? Nombor satu sekali tuan-tuan dan perempuan Naji, Islam menuntut kuat iman. Itu kuat iman. Kerana apa? Kerana bila Rasulullah kata fazfar bidzatid din kamu pilih orang yang benar-benar beragama. Kerana agama ni dia bukan sekadar nama, ya. Sekarang ini kita lihat masyarakat hampir-hampir kepada agama ni dalam 3 perkara je, ya. Ketika bersunat, ketika kahwin, ketika mati. Maka saya menamakan itu adalah Islam not 20. Kan? Waktu upacara bersunat, kita pun panggil Tok Mudin. Mana kita panggil orang sembarangan? Kita panggil Tok Mudin. Ada baca tahlil, betul? Kemudian masa nikah, mesti ada wali, mesti ada mas kahwin, mesti ada akad, mesti ada ijab, mesti ada kabul. Okey. Waktu mati, mesti ada upacara kafan, mandi sebagainya. Saya bimbang ini yang meratai masyarakat. Kalau Islam pada 3 upacara ni, itu bukan kuat iman namanya. Kuat iman, dia bercakap, dia berjalan, dia bergaul dengan isteri, dia bekerja, segala-galanya asasnya ialah apa yang hukum agama nak daripada dia. Kalau orang perempuan, macam kita sebut tadi, kalau perempuan pada rumah kena jaga batasan. Apa lelaki tak boleh jaga batasan? Tak boleh. Tak boleh. Orang lelaki yang dah bersuami ke, belum bersuami ke, mereka masih lagi perlu tahu mana yang boleh, mana tak boleh. Ayat Al-Quran tentang tutup pandangan bermula juga daripada orang lelaki. Kan cerita Sayyidina Ali, dia pergi kerja, tengok ada orang perempuan. Mula-mula dia, orang perempuan tu lalu, dia tengok sampai dia tak kelip, kan, sampai perempuan tu habis, lepas tu dia paling ke depan. Nabi pesankan, kata Ali, yang pertama tu rezeki lah, yang kedua kalau paling lagi, ya, yang kedua tu balak lah tu, sahmun min sihami iblis dipanggil. Itu satu saham daripada iblis. Cuba lagi tengok sekarang orang macam mana, ya. Memang tak puas tengok sekali dia. Maknanya kalau orang lalu tu dia tengok sikit, nanti dah sampai habis, lepas tu panggil lagi, lepas tu panggil orang pula, suruh tengok siapa lalu. Jadi dari situ dah menunjukkan bahawa hukum dalam Islam ini bukan orang perempuan saja. Hukum taklif, hukum tasyri' lelaki dan perempuan, ya. Jadi maknanya orang lelaki kuat iman ini, pandangan dia jaga, tuturan dia kata, kita ni macam mana Haji? Kita ni barangkali sudah dibudayakan atau sudah menjadi tradisi kita. Kita sebut memang senang jalan kaki sebab kita suka pantun. Paling senang, paling enak si mangga udang, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Paling sedap jadi orang bujang. Pulang pagi saat tak ada